mungkin nantilah saya boleh singgah ke negeri Pulau Pinang untuk mendapatkan akok Princess Strawberry dan juga keladi tersebut. Baiklah, terima kasih banyak-banyak Zatul. Sekarang kita kembali ke studio. Kali ini kita nak berikan perincian kepada anda salah satu inisiatif yang telah pun dibentangkan dalam bajet 2023. Ini adalah berkaitan dengan iaitu SJKP, Skim Jaminan Kredit Perumahan. Kalau dahulu dikenali sebagai skim rumah pertama, kali ini SJKP yang mana kalau ikutkan bajet 2023 ini peruntukannya telah ditambah daripada 2 bilion ke 5 bilion ringgit bagi urusan pembelian rumah pertama yang akan memberi manfaat kepada 20,000 peminjam. Siapa peminjam yang boleh apply tentang skim jaminan kredit perumahan ini, kita dapatkan perincian bersama dengan tetamu pada hari ini iaitu YB Senator Muhammad Hasbi Muda iaitu Ahli Dewan Negara. Jadi YB, selamat datang, selamat pagi Malaysia, selamat berpuasa. Jadi skim rumah pertama selepas itu ditukar kepada SJKP dan juga peruntukan telah pun ditambah kepada 5 bilion ringgit. Mungkin YB boleh mulakan dengan mungkin boleh memperincikan tentang kelebihan-kelebihan SJKP ini dan siapa yang boleh meminjam di bawah skim ini. YB, silakan. Terima kasih Wan. Berkenaan dengan isu perumahan ini, sebenarnya memang saya membangkitkan isu ini dalam Dewan Negara lah. Dalam perbahasan Titah Diraja minggu lepas, saya membangkitkan isu soal orang muda susah untuk memiliki rumah dan sebagainya. Dan beberapa hari lepas juga kita dikejutkan dengan isu bahawa kerajaan menamatkan skim rumah pertamaku yang dah bermula tahun 2011 dan tamat pada 1 April. Maknanya tinggal beberapa hari lagi lah. Dan isu ini memang menarik perhatian khususnya orang muda sebab mereka merasakan bahawa sudah tak ada lagi skim yang boleh membantu mereka lah. Tapi sebenarnya kerajaan telah pun memperkenalkan skim jaminan kredit perumahan ataupun SJKP ini, dan skim ini sebenarnya tak banyak berbeza dengan SRP tadi. Dan sebagaimana yang Wan sebutkan tadi, manfaat ini untuk sebenarnya kerajaan melihat sekarang ni ramai di kalangan anak muda yang mereka tak ada payslip. Jadi mereka sukar untuk buat pinjaman perumahan. Jadi kerajaan melihat itu sebagai isu yang besar dan skim ini mempermudahkan. Berbanding dengan SRP, sebenarnya SJKP ini lebih memudahkan pembeli rumah untuk membeli rumah pertama. Okey, tadi YB sebut kepada peminjam yang tidak mempunyai slip gaji. Bermaksud mereka yang bekerja dalam gig ekonomi, contohnya pemandu e-hailing, mungkin sekarang YouTuber ataupun influencer merupakan mereka yang layak untuk mendapatkan SJKP ini. Mungkin secara terperincinya, apakah kriteria yang membolehkan seseorang itu memohon skim ini? Ya, dia satunya dia mesti minimum umur 18 tahun lah. Dan kita tahu kerja-kerja yang gig ekonomi tadi pendapatan mereka besar. YouTuber, influencer, tapi oleh sebab mereka tak ada payslip, bank sukar untuk meluluskan kerana bank mungkin melihat dari sudut sejauh mana konsisten pendapatan itu. Tetapi dari segi syarat kita terbuka kepada rakyat Malaysia, khususnya orang muda lah. Dan sebahagian besar daripada pemohon yang telah lulus sebelum ni pun yang menerima manfaat ataupun yang memanfaatkan skim ini ialah di kalangan orang muda. Okey, jadi berapa lama tempoh pembiayaan untuk skim ini? Dia maksimum saya difahamkan 35 tahun ataupun usia peminjam itu 65 tahun. Okey, jumlah yang akan diberikan, maksimum yang diberikan harga rumah itu sebanyak RM400,000 kepada peminjam ataupun mereka yang layak untuk memohon skim inilah. Jadi ada satu situasi jika pemohon umumnya telah mencecah 55 tahun. Oleh itu tempoh pembiayaan hanya tinggal 10 tahun lagi. Boleh ataupun tidak untuk mereka membuat pembiayaan itu bersama dengan anak supaya tempoh pembiayaan itu boleh dipanjangkan. Maksudnya boleh meringankan beban mereka lah. Memang dalam skim ini itu kelebihan skim ini, iaitu kalau peminjam itu hanya tinggal baki yang pendek, maknanya kurang daripada 10 tahun ataupun 15 tahun, maka dia boleh buat joint loan dengan anak dia. Maknanya apabila dia habis 10 tahun tempoh tadi, maknanya dah capai 65 tahun,
maka pinjaman itu boleh diteruskan oleh anak dia dengan syarat anak dia juga berumur 18 tahun dan boleh walaupun tak ada payslip, sama macam ayah dia tadi. Okey, YB, apakah jenis rumah yang boleh dibeli? Sekarang banyak projek perumahan di bawah kerajaan negeri ada, di bawah kerajaan Malaysia ada. Contohnya khususnya rumah-rumah yang ingin membantu golongan-golongan yang tidak mampu untuk membeli rumah. Ada Prima, banyak lagi. Apakah jenis-jenis perumahan yang boleh dibeli menggunakan skim ini, YB? Okey, dia kelebihan skim ini ialah semua rumah memang boleh menggunakan skim ini, termasuk rumah yang dalam pembinaan yang dah siap ataupun termasuk juga rumah lelong. Cuma satu sahaja kategori yang tak ada dalam skim ini ialah rumah yang nak dibina di atas tanah sendiri. Yang itu memang tidak di-cover lah oleh skim ini. Biasanya dalam pembelian rumah ini akan ada charge-charge. Contohnya charge guaman. Kalau pembelian rumah secara biasa, kita perlukan, seorang pembeli itu memerlukan kos 10% dan sebagainya. Jadi berapakah jumlah yang diperlukan oleh pembeli untuk menyediakan mereka supaya mereka boleh mendapatkan skim ini? Contohnya, adakah mereka perlu menyediakan cas guaman dan sebagainya? Okey, di sini sebenarnya yang menariknya, Wan, ramai yang suka pada skim yang lama, skim rumah pertamaku tu, sebab skim itu bukan hanya cover untuk 100%, tetapi juga 100 hingga 110%. Umpamanya macam bank-bank tertentu dia bagi sehingga 110%, maknanya dia boleh bayar sekali untuk yuran guaman, untuk kos-kos yang lain, ya, selain daripada harga rumah itu. Tapi sebenarnya kalau dalam skim SJKP ini, sebenarnya kalau jumlah pembiayaan itu masih di bawah 400,000, umpamanya rumah dalam 350 dan cas tambahan tadi itu masih belum capai had maksimum yang ditetapkan, maka sebenarnya kos-kos itu juga akan ditanggung oleh skim ini, bergantung kepada kelulusan ataupun penilaian pihak bank. Okey, kriteria peminjam adalah mereka yang bekerja di bawah ekonomi gig yang tidak mempunyai pendapatan tetap dan sebagainya. Kalau ingin membuat pinjaman ataupun apa sahaja pembiayaan di institusi perbankan, perkara ini memerlukan garantor. Dalam skim ini, siapakah garantor? Ataukah skim ini tidak mempunyai garantor? Dia sebenarnya memang skim ini garantor adalah kerajaan. Memang kita tahu individu yang tak ada payslip ini, bank memang reluctant untuk berikan pinjaman. Jadi sebab itu kerajaan kerana memikirkan bahawa penjamin tak ada, jadi kerajaan menjadi penjamin kepada peminjam-peminjam yang akan menggunakan skim ini. Sebab itu dalam nilai 5 bilion itu ialah nilai jaminan oleh kerajaan. Dan juga dari segi kadar pinjaman itu, adakah skim ini menggunakan kadar secara biasa, normal di bawah skim, di bawah institusi perbankan, ataupun ada kadar khas untuk skim ini? Dia mengikut kadar yang biasalah, yang ditawarkan oleh institusi perbankan. Setakat ini institusi perbankan mana yang telah pun menawarkan skim ini? Setakat yang saya difahamkan, sebahagian besar bank-bank utama memang menawarkan skim ini. Termasuk Maybank, Bank Muamalat, Bank Rakyat dan sebagainya. Dari segi proses untuk mendapatkan skim ini pula bagaimana, YB? Dia macam biasa, kita ke bank dan bank akan kita rujuklah sama ada bank itu menawarkan ataupun tidak skim ini, dan bank akan memproses. Dan kelebihan skim ini ialah dia lebih mudah. Kalau kita biasa buat pinjaman, biasa bank akan ambil masa yang lama, perlukan dokumen yang begitu banyak, kan. Jadi kelebihan skim SJKP ini, dia begitu mudah diluluskan. Tapi ada penilaian lah, maknanya bukanlah kita minta terus dapat. Dia juga bank akan menilai dari sudut umpamanya debt service ratio. Dia melihat dari sudut adakah orang itu dah ada komitmen yang lain, ataupun perbelanjaan bulanan dia bagaimana sebagainya. Bermaksud kalaulah Penuntut Selamat Bagi Malaysia ini salah seorang target market kepada skim ini, okey, ada yang idea untuk pergi cari rumah sendiri. Boleh ataupun tidak mencari rumah sendiri and then terus pergi ke bank, ataupun perlu melalui ejen perumahan? Rumah itu terserah pada pembeli. Dia tidak ada, cuma yang tadilah dia hanya tak membiayai untuk perumahan yang dibina atas rumah sendiri. Yang selain daripada itu, termasuk rumah rumah mampu milik, rumah yang dibina oleh pemaju swasta dan sebagainya, semuanya boleh menyertai skim ini. Maksudnya proses pembelian rumah itu seperti biasa, cuma mungkin boleh memohon, saya ingin memohon skim ini. Dan juga saya difahamkan sekarang lebih dari 15,000 yang sudah pun diluluskan. Siapakah mereka ini?
Okey, menariknya walaupun kita tahu ya skim yang terdahulu, skim rumah pertamaku, kelulusannya ataupun pemohon yang dah berjaya sekitar 89,000 ataupun mungkin 90,000 yang terbaru. Tetapi skim ini, skim jaminan SJKP ini sekarang ini yang dah diluluskan sekitar saya ingat dalam 16,800. Dan daripada jumlah itu 65% ialah yang berumur di bawah 35 tahun. Jadi saya memang betul-betul orang muda lah. Jadi kalau ikutkan di sini akan memberi manfaat kepada 20,000 peminjam. Bermaksud 20,000 peminjam ini dalam 1 tahun ataupun bagaimana, YB? Ya, peruntukan 5 bilion ini ialah untuk 2023. Maknanya macam untuk 4 tahun tadi, yang pemohon yang dah lulus 16,000. Jadi kalau kita boleh dapat jumlah yang maksimum 20,000 ini, dia sebenarnya 20 ini anggaran kita. Kalau ramai yang mohon jumlah yang besar, mungkin jumlah pemohon yang lulus itu akan lebih rendah. Tapi katakanlah secara puratanya akan buat pinjaman sebanyak 250,000, maka kita akan dapat membantu 20,000 peminjam. Katakanlah dalam satu situasi YB, kita melihat kepada mungkin orang yang memilih untuk bekerja dengan gig ekonomi ataupun tidak mempunyai pendapatan tetap ini, kalau dahulu sejarahnya mempunyai pendapatan tetap, lepas itu berhenti. Tetapi pada waktu mereka bekerja itu, mereka sudah membeli rumah. Tapi kerana tidak mampu, mereka menjual. Adakah ketika mereka dalam situasi sekarang, mereka tidak mempunyai pendapatan tetap tetapi sudah pun membeli rumah, sudah dijual, boleh memohon skim ini, YB? Dia kalau dia dah jual rumah itu, maknanya dia seolah-olah belum ada rumah lah. Jadi untuk skim ini membantu. Mana dia akan dapatkan balik rumah pertama dia. Kerana dia walaupun dia pernah membeli rumah, tapi sebab dia dah jual kan, jadi dia dikira sebagai rumah pertama dia jugalah. Dan satu lagi mungkin ada yang mungkin ada idea untuk refinance balik, menyusun semula keuangan terutamanya dalam aspek pembelian rumah ini, menggunakan skim ini untuk refinance rumah lama. Dalam situasi ketidaktentuan ekonomi ini, boleh ataupun tidak kepada seseorang itu? Buat masa ni memang skim ini dia sebenarnya dia lebih kepada nak mempermudahkan kelulusan pertama kali. Jadi untuk refinance itu belum, saya difahamkan belum dicakupi lah dalam skim. Jadi itu dia, kalau anda mungkin ingin membeli rumah, maksimum harganya RM400,000. Jadi anda boleh sahaja terus kepada bank-bank dan cakap sahaja, saya ingin memohon pinjaman perumahan melalui skim SJKP ini. Selain daripada itu, apakah kelebihan-kelebihan lain yang mungkin YB ingin sampaikan dalam Selamat Pagi Malaysia pada hari ini berkenaan dengan SJKP ini? Okey, dia sebenarnya kita walaupun maksimum pembiayaan itu ialah 400,000, tapi tak semestinya rumah yang kita boleh beli itu mesti 400,000 ke bawah. Dia boleh juga kita beli harga yang 500,000 ke bawah, tetapi jumlah maksimum yang dibiayai ialah 400. Maknanya 400,000. Maknanya baki 100,000 tadi mungkin simpanan dia atau sebagainya. Jadi sebenarnya tak dihadkanlah. Dan kelebihan skim ini juga, selain daripada kita boleh buat joint loan dengan anak kita tadi, macam yang saya sebut tadi, prosesnya itu. Maknanya tumpuan pada skim ini ialah proses itu betul-betul dipermudahkan. Kalau ikutkan dalam 16,800 pemohon yang sudah pun berjaya, anggaran berapa lama proses yang diambil untuk mendapat kelulusan ini? Kalau pinjaman biasa, kita mungkin ambil antara sebulan ataupun ke sebulan setengah. Biasa untuk SJKP ini ambil masa dalam kurang mungkin setengah bulan ataupun 1 ke 2 minggu sahaja. Bergantung kepada penilaian bank pada. Adakah pendapatan mereka juga dikira ketika mereka memohon? Berapa pendapatan minima kepada seseorang untuk memohon skim ini? Dia kalau ikut 1,100. 1,100 saja. Tapi sekarang ini kita tahu gaji minimum yang kerajaan tetapkan 1,500. Dan jumlah pendapatan itu juga akan menentukan berapa yang dia layak pinjam. Bermaksud banyak lagi kelebihan-kelebihan di bawah SJKP ini. Kalau mungkin anak-anak anda berminat ataupun mencari rumah pertama, boleh menggunakan skim ini. Lagi-lagi sekarang ramai anak muda yang telah pun menyertai ekonomi gig yang tidak mempunyai slip gaji secara rasmi. Mungkin sedikit kata-kata akhir daripada YB untuk kita rangkumkan kelebihan SJKP ini. Saya tertarik untuk mempromosikan, walaupun
saya tertarik untuk mempromosikan sebab saya nampak ramai yang tak tahu. Bila kita sebut SJKP ni, satu mungkin nama dia tak begitu seksi. Mungkin nama dia saya boleh cadangkan pada kerajaan untuk tukarlah. Kan sebab bila orang sebut skim rumah pertamaku, dia lebih catchy kan. Ya, betul. Tapi bila sebut skim jaminan ni orang nampak agak teknikal. So, mungkin kerajaan boleh memperbaiki nama, menjenamakan balik. Yang keduanya, saya percaya juga skim ini dia boleh ditambah baik. Walaupun sekarang ni kita tahu jumlah maksimum 400,000. Tapi macam skim SRP dulu dia bermula juga daripada 200,000, tapi oleh sebab permintaan kemudian dia naik sehingga 500,000. Jadi saya percaya kalau permintaan untuk skim ini meningkat ataupun baik di kalangan orang muda, jumlah itu boleh dinaikkan oleh kerajaan. Okey, itu dia sedikit perincian kepada kita semua berkenaan dengan skim jaminan kredit perumahan yang mana telah pun ditambah 2 bilion ke 5 bilion ringgit bagi urusan pembelian rumah pertama yang akan memberi manfaat kepada 20,000 peminjam, terutamanya mereka yang tidak mempunyai slip gaji. Terima kasih banyak-banyak kepada YB Senator Muhammad Hasbi Muda, Ahli Dewan Negara, dan sudi bersama-sama dengan kita pada hari ini untuk memperincikan berkenaan dengan skim jaminan kredit perumahan. Baiklah, sekarang kita akan ke Met Malaysia untuk meninjau tinjauan cuaca pada hari ini. Rakan kami sudah pun bersedia di Met Malaysia.